Yang berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Ketua. Peluang kepada Tenggara bahas rang undang-undang perbekalan tambahan. Tenggara menyokong RUU ini. Pertama adalah satu kewajaran, merupakan perkara biasa yang dilakukan kerajaan untuk menguruskan perbelanjaan di luar jangka demi kepentingan rakyat. Kita boleh lihat bahawa jumlah besar peruntukan tambahan ini menampung peningkatan kos pelbagai subsidi dan bantuan seperti petrol, diesel, bil elektrik, minyak masak, pelaksanaan gaji progresif dan pembayaran pencen. Tuan Yang Di-Ketua, pertama adalah berkaitan dengan subsidi. Saya mahu menegaskan kembali pentingnya untuk kerajaan menggarap secara tuntas subsidi bersasar dilaksana segera. Subsidi pukal telah banyak memberikan impak negatif dan merupakan langkah regresif, tidak membantu golongan sasar yang sepatutnya diberikan tumpuan. Banyak barangan bersubsidi dinikmati golongan yang tidak sepatutnya, seperti petrol dinikmati oleh warga asing, minyak paket digunakan untuk tujuan komersial. Berapakah peruntukan subsidi produk petroleum bagi tahun 2019 hingga 2023? Terdapat peningkatan penggunaan diesel bersubsidi 6.1 bilion liter sebelum COVID-19 dan kini mencecah 10.8 bilion liter, hampir 70% peningkatan. Jumlah subsidi diesel yang diberi tahun lalu sahaja sekitar 20 bilion. KPDN, soalan apakah terdapat ketirisan? Berapakah kerugian yang ditanggung? Kepada KDN, apakah langkah pemerkasaan sepadan bagi tangani penyeludupan? Kepada KPDN, KDN dan ATM, adakah wujud kewajaran melakukan ops bersepadu sepadan dengan fundamental National Blue Ocean Strategy bagi mengoptimasikan sumber? Seterusnya adalah berkaitan dengan gaji minimum. Pelaksanaan parah gaji minimum PJM 1,500 lebihan 300 meredakan ketidakpuashatian pekerja kerana peningkatan bebanan kerja dan kenaikan kos barangan. Tidak mengira sektor swasta maupun kerajaan memberi tumpuan usaha penambah kemahiran, rebut peluang pekerjaan bergaji lebih tinggi dengan menarik industri bernilai tinggi, tidak hanya bergantung kepada permintaan menaikkan gaji minimum. Pastinya sistem gaji progresif meningkatkan produktiviti pekerja selari dengan pengetahuan dan kemahiran, bantu tingkatkan kadar gaji lebih dari kadar minimum. Kadar gaji minimum sahaja tidak adil kepada mereka yang mempunyai pengalaman, kemahiran dan pengetahuan. Kalau naikkan gaji minimum, tidak adil pula kepada semua majikan jika produktiviti di tahap sama. Jadi sudah tiba masanya majikan memberi gaji yang setanding dengan kemahiran pengetahuan pekerjaan selari dengan usaha kerajaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menzahir produktiviti dan output industri. Seramai 4.5 juta rakyat mungkin hilang pekerjaan menjelang 2030 jika tidak ditingkatkan kemahiran, reskilling dan upskilling. Melalui catatan Forum Ekonomi Dunia 2020 Davos memberi amaran kecerdasan buatan artificial intelligence akan mengurangkan pekerjaan dan diambil alih oleh robot. Hasrat dan ikhtiar Yang Amat Berhormat Pengerusi MTVET Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi memperkasakan institusi TVET sedia ada dan menubuhkan Malaysia China Institute MCI di bawah MARA bagi menawarkan peningkatan kemahiran. Reskilling dan upskilling adalah suatu tindakan yang tepat. Seterusnya ada berkaitan dengan hal berkaitan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdapat penambahan 300 juta menampung perbelanjaan pilihan raya bagi 6 negeri. Merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada pihak SPR yang telah menjalankan beberapa siri PRK dan PRN pada tahun lalu secara profesional dan teratur. Bagaimana ingin tingkat penyertaan rakyat, khususnya anak muda dalam proses pilihan raya, tingkatkan peratus keluar mengundi, itu yang mustahak. Pesta demokrasi berlangsung di lapangan dan juga secara online. Pemantauan SPR lebih tertumpu di peringkat lapangan. Kurang pemantauan kempen atas talian seperti aplikasi TikTok dan sebagainya. Platform ini mampu dicemari fitnah tanpa sebarang pengawasan dan penguatkuasaan. Jadi kita akan berdepan dengan beberapa siri PRN, mungkin Sabah yang terawal. Jadi garis panduan mekanisme untuk menangani isu ini mestilah disediakan oleh pihak SPR. Akhirnya adalah bagi penutupan ni, dalam usaha menyubur dan menyemarak ekonomi, KPDN dan JAKIM Kementerian Perpaduan mestilah memainkan peranan, memastikan agama Islam juga dalam kegairahan kita mengejar bidang-bidang berkaitan dengan ekonomi ini, keharmonian hidup beragama dan perpaduan tidak diancam. Pantau ketat-ketat penguatkuasaan, tidak boleh ada produk atau perkhidmatan yang mengancam atau menghina mana-mana atau apa-apa agama maupun kaum seperti mana yang berlaku baru-baru ini. Kalimat Allah dicetak pada stokin menembusi pada pasaran. Sikap pada KKK yang tidak teliti hingga menjual stokin berkenaan dan kilang pengawalnya di Batu Pahat. Dakwaannya adalah syarikat Xinjiang Chang amat-amat tidak boleh diterima langsung. Dalam negara menginjak usia kemerdekaan hampir 70 tahun, takkanlah masih dungu perihal Islam sebagai agama bagi persekutuan dan hemat-hemat hidup bernegara sebagaimana yang digariskan dalam rukun negara. Takkanlah lampi sangat hingga
tidak sensitif bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, agama bagi duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu, agama duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Islam Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, aliran Syariah dan Al-Maturidiyah. Ia dipaku, dimateri dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri. Kita sama-sama jaga dan sama-sama hormat. Bangunkan garis panduan yang bersifat holistik, libatkan pelbagai kementerian, bukan hanya produk yang dijual untuk negara ini, produk yang dieksport ke luar negara juga tidak boleh ada unsur hina agama. Pantau dan ambil tindakan tegas. Laksana tindakan tegas sehingga level batal lesen, senarai hitam dan tutup operasi, beri pengajaran contoh dan tauladan. Selepas hari ini, selepas tragedi kedai KKK ini, pastikan tiada lagi syarikat ikut jejak langkah tidak peka dan kurang ajar ini, menghina agama Islam dan cetus ketidakharmonian. Tenggara, boleh saya tanya sikit, Tenggara? Ni Pasir Mas. Ya. Pasir Mas. Berkenaan dengan stokin ni ada saya baca kenyataan menteri bahawa pemuda UMNO menghasut rakyat supaya pulau Kekemat dan dia kata hasutan itu boleh bawa padah kepada UMNO. Apa pandangan Tenggara? Padah tak padah ni kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bulan-bulan puasa ni. Jadi saya teruskan. Laksanakan tindakan tegas sehingga level batal lesen, senarai hitam dan tutup operasi. Beri pengajaran contoh tauladan. Selepas hari ini, selepas peristiwa yang berlaku inilah kita semua tahu, kita pun tidak selesa. Pastikan tiada syarikat ikut jejak langkah tidak peka dan kurang ajar ini, menghina agama Islam dan cetus ketidakharmonian, undang-undang dan tindakan menontahkan kepandiran ini. Jadi itu sajalah daripada Tenggara. Tenggara mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara.